Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwaltal arda binurika syamsika abadan abada. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. قال المؤلف رحمه الله تعالى:
ونفعنا بعلومه وبعلومنا في الدارين آمين. Kelima, qiyamuhu ta'ala binafsih. Artinya, arti qiyamuhu ta'ala binafsih, berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya sendiri Allah. Kata pengarang kita Syekh Ahmad Ibnu Muhammad Zain Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, katanya kelima, yakni kelima nisbah pada bilang lah, sebagaimana huraian kita yang lepas-lepas lah, iaitulah yang kelima fi tertib, pada tertib, pada nak sebut sahaja. Bukanlah yang kelima ni dengan maknanya hakikat di Allah Ta'ala, hakikat sifat Allah Ta'ala. Yang kelima iaitulah qiyamuhu ta'ala binafsih, bukan dengan makna begitu. Tapi dibilangkan yang kelima, dibilangkan nombor-nombor yang lain-lain, ke-6, ke-7, ke-8, semua tu adalah tertib pelaturan pada nisbah kita nak bilang sahaja. Bukanlah dengan maknanya hakikat sifat Allah Ta'ala bersusun ataupun tersusun dengan kata 1, 2, 3 dan seterusnya. Kerana sifat Allah Ta'ala tu qadim semuanya, sebagaimana zat Allah Subhanahu wa Ta'ala lah qadimnya. Maka yang kelima, kata muallif kita Syekh Ahmad, yang kelima qiyamuhu ta'ala binafsih. Apa qiyamuhu ta'ala binafsih? Terjemah dulu, bukan makna lagi ni, baru terjemah. Terjemahan daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayunya, iaitulah qiyamuhu ta'ala binafsih ni terjemahan dianya, berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya sendiri Allah. Ni terjemahan ni dia panggil terjemahan yang mana memberi waham, maknanya yang memberi tashbih, ataupun kita panggil perkataan terjemahan sebegini rupa, dia panggil perkataan ataupun terjemahan yang mutasyabihat. Kerana berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri ini, tu kalam tashbih tu. Maka sebagaimana maknanya Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala cerita ada ayat mutasyabihat, ada ayat muhkam. Maka sebagaimana yang kita telah belajar pada sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, dalam Al-Quran tu mengandungi ayat-ayat mutasyabihat. Pun begitu jugalah maknanya di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ada juga maknanya hadis-hadis yang mutasyabihat. Pun sama jugalah perkataan ulama. Perkataan ulama pun ada juga yang mutasyabihat. Maka pada ketika tu tak bolehlah maknanya seseorang tadi dengan perkara-perkara ataupun ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Nabi, bahkan kalam ulama pun yang mutasyabihat, tak boleh kita nak berpegang dengan secara zahir. Maka di sana perlu kepada takwil. Perlu kepada kita takwilkan makna bagi perkataan tersebut, kerana dianya ada unsur tashbih.
Kerana ada nak menyamakan pada makna yang kita segera faham, umpama seperti sama Allah Ta'ala dengan makhluk. Ketika tu dia panggil ayat tu ayat mutasyabihat, sama ada Al-Quran ataupun hadis Nabi ataupun kalam ulama, maka kita kena takwil. Wajib takwil dia. Wajib takwil sebagaimana yang kita telah hurai di sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Tak boleh nak pegang secara zahir. Sebagaimana kata ulama, sunu aqaidakum minat tamassuki bi zahiri ma tashabiha minal qur'ani wal hadis fa innahu min usulil kufr. Jauhilah, kata ulama, akidah kamu tu daripada kamu berpegang dengan zahir daripada barang, daripada Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana bahawasanya kalau kita pegang secara zahir daripada ayat-ayat, perkataan-perkataan, sama ada daripada Quran ataupun hadis, bahkan daripada kalam ulama sekalipun, boleh membawa kepada jatuhnya kita tadi ataupun tersembam kita ataupun tersungkur kita, bimbang-bimbangnya jatuh dalam kekufuran, na'udzubillah. Di antaranya maknanya, di antara hadis yang perlu kita takwil, tak boleh kita nak faham secara zahir. Di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadul ulya khairun min yadil sufla. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, tangan hak atas ni lebih baik daripada tangan yang bawah. Tu nak faham macam mana tu kalau tak takwil ayat tu. Walaupun dianya bukan hadis yang mutasyabihat, tapi perlu takwil. Kalau tidak, tak faham tu. Apatah lagi yang mutasyabihat, yang menyerupakan Allah Ta'ala, yang menyerupakan maknanya Allah dengan makhluk, lebih-lebih lagi kena takwil. Kalau hadis ni pun kena takwil tu. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, tangan yang atas lebih baik daripada tangan bawah. Kalau letak tangan kita yang atas dan dibandingkan yang bawah, yang atas ni tangan kita lebih baik daripada yang bawah, tak faham kita. Apa maksud? Kena takwil. Dengan maknanya orang yang memberi lebih baik daripada orang yang meminta. Tu maksud hadis. Tu panggil takwil tu. Lepas tu kita kata tak boleh takwil, tak boleh takwil. Kalau tak boleh takwil, bagaimana nak faham hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kena takwil. Apatah lagi ayat-ayat yang mutasyabihat, lebih-lebih lagi lah. Jadi ini setengah daripada terjemahan yang memberi wahamnya. Dia panggil al-makna al-mutabadaru minhu, makna yang bersegera faham. Bila mana diterjemahkan dengan kata berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri ni, dengan maknanya seperti memberi waham kepada kita, Allah Ta'ala bangun dengan tidak ada siapa yang menolong. Memberi faham gitu. Tu kalau kita terjemah dengan berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya, tak salah terjemah tu. Tapi biar kita tahu makna dia, biar kita faham makna dia. Oleh kerana diterjemahkan dengan terjemahan sedemikian, Syekh Ahmad jaga tu. Tu di belakang dia tu, dan tiada dikehendaki, dia jaga. Dia jaga takut-takut kita salah faham pada terjemahan tadi. Kerana terjemahan tadi dia panggil terjemahan huruf demi huruf. Qiyamuhu, apa qiyamuhu? Berdiri qiyam. Kita duduk solat qiyam, di antara rukun solatnya qiyam. Apa qiyam? Berdiri. Maka diterjemahkan qiyam dalam bahasa Arabnya berdiri, kepada bahasa Melayu kita kembali pada Allah. Dhamir tu. Qiyamuhu ta'ala binafsih. Bi tu dengan ba tu. Nafsih
Iaitulah dengan sendirinya. Itu terjemahan huruf demi huruf. Terjemahan satu-satu pada lafaz yang arak tadi. Lalu tu qiyamuhu ta'ala binafsih ni diterjemahkan dengan berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya sendiri Allah. Maka oleh kerana terjemahan ni ada rupa tashbih, maka datanglah tuan guru ataupun yang kita kenali dengan Syekh Pak Da'i, tuan bagi kitab Baqarah itulah. Dialah yang awal-awalnya tukar salinan tadi dengan kata qiyamuhu ta'ala binafsih, ada Allah Ta'ala dengan sendiri-diri. Terjemah gitu dah lah, tukar dah. Tadi berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri, tu terjemah daripada huruf kepada huruf, lalu ditukar kerana takut-takutnya orang awam baca tadi boleh memberi waham dengan wahaman yang tersilap tadi. Takut kita sengka-sengka mari telitah, tu bahaya. Lalu tu ditukar, ada Allah Ta'ala dengan sendiri-diri. Tu Pak doanya tu dalam kitab Baqarah tu lah. Kemudian anak murid pada Pak Doa ni pula, Tok De, tuan bagi takrib. Dalam kitab takrib dia tukar lagi. Dia terjemah lagi. Dengan maknanya yang munasabah lagi. Dengan maknanya qiyamuhu ta'ala binafsih diterjemahkan dengan ada Allah Ta'ala dengan cara-cara diri. Tadi ada Allah Ta'ala dengan sendiri. Yang ni pula ada Allah Ta'ala dengan cara-cara diri. Tiga terjemahan dalam bab qiyamuhu ta'ala binafsih. Terjemah gitu tu supaya segera faham pada makna qiyamuhu ta'ala binafsih. Umpamanya terjemahan bagi Pak Doa tadi, qiyamuhu ta'ala binafsih, ada Allah Ta'ala dengan sendiri-diri. Dengan maknanya seperti kita kata, misal kita kata apa, orang tanya kita, anakmu mana anakmu? Ada anak. Anakmu berapa orang? Adalah 2 orang. Tapi sekarang ada dengan aku ni seorang saja. Seorang lagi ada, tapi ada dia sendiri dah. Sendiri-sendiri dah aku dengan dia. Apa makna? Dia tak bergantung dah dengan kita. Ada pun anak kita yang seorang lagi hak kecil ni masih lagi dengan kita. Dengan maknanya anak kita yang tu masih lagi berhajat kepada kita. Ada pun anak kita yang seorang lagi hak sulung tu, hak besar tu, ada tu anak aku juga, tapi sendiri-sendiri dah aku dengan dia. Dengan maknanya dia tadi tak berhajat dah kepada kita, tak bergantung dah kepada kita. Dengan salinan ni lebih mudah kita faham qiyamuhu ta'ala binafsih, kerana lagi akan datang makna dia tak berhajat. Tu makna dia nanti akan datangnya. Tu terjemahan daripada Pak Doa. Lalu tu Tok D pula terjemah dengan ada Allah Ta'ala dengan cara-cara diri. Tu pun munasabah juga. Seperti tadilah contohnya. Misalnya anak kita ni, yang kecil ni duduk dengan kita. Anak yang besarnya, kita kata dia hak besar ni ada cara-cara diri dia dah. Tu pun sama juga. Ada cara-cara diri tu istilah percakapan orang Fatani. Dengan maknanya anak dia hok sulung ni ada cara-cara diri, dengan maknanya dia tu tak berhajat dah kepada si ibu bapa tadi. Dengan maknanya tak bergantung harap dah kepada si ibu bapa tadi, kerana dia bekerja sendiri dan sebagainya, ada rumah tangga dan sebagainya. Itu terjemahan daripada 2 tokoh ulama. Ini terjemahan huruf demi huruf. Terjemahan daripada Arabnya dia salin huruf demi huruf. Baik. Kelima, qiyamuhu ta'ala binafsih. Ada kitab dia tulis dengan al-qaimu binafsi, sama saja. Ataupun qiyamuhu ta'ala bin nafsi, pun sama aja tu. Alif lam tu ganti bagi dhamir ha tu. Alif lam tu. Kelima, qiyamuhu ta'ala binafsi.
terjemahannya berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya sendiri Allah, dan tiada dikehendaki dengan demikian itu. Demikian kata berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri pada terjemahan qiyamuhu ta'ala binafsih ni. Kata Syekh Ahmad, bukanlah maksud, tidaklah dimaksudkan dengan terjemahan tersebut tu dengan maknanya terbetul pendiriannya pendirian Allah, terbetul dengan ketiadaan mereka yang menolong akan dia akan Allah. Bukan dengan makna terbetul pendirian dengan maknanya betul diri betul. Terbetul pendirian dengan makna diri betul. Berdirilah, berdiri bercacang tu. Bahasa Kelatannya cacang. Kalau sini betul, berdiri betul tu, berdiri tegak tu. Bukan dengan makna terbetul pendiriannya betul, berdiri betul Allah Ta'ala berdiri betul dengan ketiadaan mereka, dengan ketiadaan mereka yang menolong akan dia akan Allah, yakni pada nisbah mengangkatkan. Bukan dengan makna tu, bukan dengan makna berdiri Allah Ta'ala betul pendirian Allah dengan tidak ada siapa yang angkat Allah. Bukan dengan makna tu. Contoh, misal seseorang tu sakit, terlantar di hospital, tak boleh nak bangun dah. Bila dia tak boleh nak bangun, kita pergi ziarah dia di hospital. Manakala kita pergi ziarah dia di hospital, dia duduk dalam keadaan terlantar sakit atas katil, dia tak boleh nak bangun, orang pun suap makanan kepada dia, tak boleh dah nak bangun dia ni. Ini sakit berat umpamanya. Kita ziarah dia, tengok dia, melawat dia. Kita pun balik daripada hospital tadi, 2, 3, 4 hari selang kemudian kita pergi balik lawat dia, pergi balik ziarah dia, tengok-tengok boleh bangun dah dia. Bangun dia tadi tu tanpa ada yang papah dia, tanpa ada yang tolong angkat dia. Tak ada dah, boleh bangun sendiri dah. Tu dengan makna tadi tu, berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri, dengan maknanya yang bersegera faham daripada lafaz terjemahan tadi. Oh, Allah Ta'ala bangun dengan sendiri tanpa ada yang menolong pada angkat dia tadi, tanpa ada yang tolong papah dia. Maka dengan makna ni kah berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri yang disalin daripada lafaz Arabnya qiyamuhu ta'ala bin nafsi? Tidak. Kata Syekh Ahmad, bukan dengan makna tu, bukan dengan makna yang tersebut tadi. Tu dia kata tiada dikehendaki dengan demikian itu. Demikian kata terjemahan daripada qiyamuhu ta'ala bin nafsih, berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri itu, bukan dikehendaki dengan makna terbetul pendiriannya pendirian Allah dengan ketiadaan mereka yang menolong akan dia akan Allah, yakni nisbah pada angkatnya. Kata begitu tu, kata bukan dengan makna demikian, seperti barang yang bersegera pada faham. Seperti barang, seperti hudud telitah bersegera faham pada salinan terjemahan, begitulah. Dia panggil al-makna mutabadaru minhu, makna bersegera faham. Tu kalau lafaz begitu, begitulah. Maka bukan dengan makna yang tersebut. Lalu tu, dan hanya sungguhnya, dan hanya sungguhnya makna berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya sendiri Allah ni, hak diterjemah daripada qiyamuhu ta'ala binafsih ni, maknanya ialah ketiadaan berkehendak Allah Ta'ala. Tak berkehendak, yakni tak berhajat Allah Ta'ala, tak berhajat, tak berkehendak kepada zat. Allah Ta'ala tak berhajat pada zat. Ini makna yang pertama. Jadi dalam bab sifat qiyamuhu ta'ala binafsih ada dua makna. Ada dua makna bagi qiyamuhu ta'ala binafsih.
Adapun kita belajar sebelum ni, wujud satu makna, kidam satu makna, baqa satu makna, mukhalafah satu makna, datang di qiyamuhu ta'ala bin nafsih, ada dua makna daripada makna qiyamuhu ta'ala bin nafsih. Jadi makna yang pertamanya, makna bagi qiyamuhu ta'ala bin nafsih, yang kita salin bahasanya berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri ni, ataupun dengan salinan yang lain, ada Allah Ta'ala dengan sendiri diri ni, ataupun ada Allah Ta'ala dengan cara-cara diri ni, dengan maknanya tidak berkehendak, dengan maknanya tak berhajat. Allah Ta'ala tak berhajat kepada zat. Zat mana dia tak berhajat ni? Zat yang menempati, yakni zat yang ada, ia Allah. Zat yang kena ada, ia Allah, padanya pada zat. Dia tak berhajat kepada zat yang mana dia nak tumpang ada dia di zat. Tu bukan dengan makna tu. Itulah makna qiyamuhu ta'ala bin nafsi. Allah Ta'ala tak berhajat kepada zat yang dia nak kena ada di zat tu. Tu makna qiyamuhu ta'ala bin nafsi bagi makna yang pertama. Maka kita undur, sebelum kita memahami makna yang pertama ni, kita kena tahu 4 perkara. Baru kita mudah untuk memahami makna qiyamuhu ta'ala bin nafsi. Yang pertama yang perlu kita tahu, yang perlu kita tahunya, sesuatu benda dia tak berhajat kedua-dua. Yang pertama yang perlu kita tahu, satu-satu benda ni, sesuatu perkara ni, dia tak berhajat kepada dua-dua. Apa maksud tak berhajat pada dua-dua? Iaitulah dia tak berhajat kepada yang menjadi. Dia tak ada hajat pada yang menjadi. Dan dia tak berhajat juga kepada satu perkara yang dia nak ada di benda tu. Dia tak berhajat kepada yang menjadi dia, satu. Yang kedua, dia tak berhajat juga kepada sesuatu benda yang dia ni kena ada di benda tu. Tu dia tak berhajat dua-dua. Ni apa? Iaitulah zat Allah. Tu zat Allah. Zat Allah Ta'ala tak berhajat pada yang menjadi, satu. Tak berhajat juga kepada sesuatu benda yang dia kena tumpang ada di benda tu, tak. Tak berhajat dua-dua. Apa benda tu? Dia panggil zat Allah perkara tu. Hak jenis tak berhajat dua-dua ni. Yang kedua, berhajat dua-dua. Tadi tak berhajat dua-dua. Yang ni dia berhajat dua-dua. Benda ni dia berhajat dua-dua. Dengan maknanya benda ni dia berhajat kepada yang menjadi dia, dan dia berhajat juga kepada satu perkara yang dia nak ada di dia. Nak ada di sesuatu perkara tu. Ni dia berhajat dua-dua. Ni benda ni. Apa ni? Inilah dia panggil arad, ataupun kita panggil sifat bagi makhluk. Maka sifat bagi makhluk nama khususnya arad. Maka arad ni dia berhajat dua-dua. Apa berhajat dua-dua? Dia nak kepada yang menjadi, dan dia nak kepada satu-satu benda yang dia nak kena ada di benda tu. Dia nak tumpang pada satu-satu benda kerana dia sifat, kerana dia arad. Misal seperti kuning. Kuning di pisang, kuning tu panggil arad. Kuning di baju, kuning tu panggil arad, sifat bagi makhluk. Maka bila sifat bagi makhluk, dia berhajat dua-dua, berhajat kepada yang menjadi. Dia berhajat pada yang menjadikan dia kuning tadi, iaitulah Allah Ta'ala yang menjadikan. Kuning ni juga dia berhajat kepada satu benda yang dia nak tumpang ada di zat tu, di perkara tu.
Dia tak boleh duduk seorang-seorang. Dia sifat kuning ni kena ada di pisang. Pisang tu panggil zat bagi makhluk ataupun jirim. Kena ada kuning tadi di sesuatu benda. Ataupun kuning tadi kena ada di baju. Baju tu panggil sesuatu benda. Yang dikatakan jirim ataupun zat bagi makhluk. Jadi sifat arak sifat bagi makhluk ni dia berhajat kedua-dua. Adapun tadi tak berhajat dua-dua, iaitulah zat Allah. Dua. Yang ketiga, dia berhajat kepada yang menjadi dia. Ini yang ketiga. Dia nak kepada yang menjadikan dia. Tapi dia tak berhajat kepada sesuatu benda yang dia nak tumpang. Tu panggil apa tu? Jirim. Iaitulah zat bagi makhluk. Jadi zat bagi makhluk ni dia tak berhajat. Silap. Yang ketiga, satu-satu benda yang dia tak berhajat kepada nak tumpang di satu-satu benda. Dia tak berhajat. Tapi dia berhajat kepada menjadi dia. Ini dia panggil jirim. Zat bagi makhluk berhajat kepada yang menjadi. Iaitulah Allah yang menjadikan dia jirim ni. Tapi dia tak berhajat, dia tak perlu kepada satu-satu benda yang dia nak tumpang. Ini dia panggil apa ni? Jirim. Ini bahagian yang ketiga. Yang keempat, dia ni tak berhajat kepada yang menjadi. Dia tak berhajat pada yang menjadi. Tapi nak ada dia, kena ada di sesuatu. Kena ada di benda lain. Ni dia panggil sifat-sifat ma'ani. Sifat ma'ani Allah Ta'ala. Dia tak ada berhajat pada yang menjadi. Kerana sifat ma'ani Allah ni qadim. Sebagaimana zat Allah Ta'ala qadim, tidak ada permulaan bagi ada dia. Maka dia tak berhajat pada yang menjadi. Tapi dah dia ni nama sifat, maka dia dah sifat ni, sifat-sifat ni maqama bi ghairih, benda yang kena ada di benda lain. Dia ada, dia kena ada di benda lain. Itulah panggil sifat. Maka dia tak berhajat pada yang menjadi, tapi dia berhajat kepada nak kepada satu-satu benda yang dia nak ada di benda tu. Ini dia panggil apa? Sifat ma'ani Allah Ta'ala. Empat bahagian ni kita kena faham. Kita kena faham supaya kita mudah untuk memahami dalam bab qiyamuhu ta'ala binafsih. Kena asuh otak lah. Kena asuh pemikiran kita tu. InsyaAllah tak ada apa-apa tu, mudah saja. Baik, lalu tu makna qiyamuhu ta'ala binafsih, dan hanya sungguhnya makna berdirinya Allah Ta'ala dengan sendiri ni hak salin daripada qiyamuhu ta'ala binafsih. Ataupun kita kata ada Allah Ta'ala dengan sendiri diri, ataupun ada Allah Ta'ala dengan cara-cara diri ni, makna yang pertamanya iaitulah ketiadaan berkehendak Allah Ta'ala, tak berkehendak kepada zat yang menempati ia Allah, zat yang nak kena ada dia Allah, nak kena ada menempati padanya pada zat. Dia tak berhajat dah kepada zat yang mana zat tu dia nak ada di benda tu. Tak berhajat dah lah. Kerana apa? Kerana dia zat. Kerana Allah bukan sifat. Dia tu zat. Bila dia tu zat maqama binafsih, benda yang ada dengan cara-cara diri dia, benda yang ada yang tak perlu nak kepada benda lain. Itu panggil maqama binafsih, zat. Jadi oleh kerana Allah ni ialah zat, maka dia tak perlu dah lagi
nak tumpang, nak kena ada di sesuatu benda yang lain. Kerana dia tu zat yang nak tumpang, yang nak kepada sesuatu benda yang lain kena ada dia tu sifat. Adapun Allah ialah zat. Seperti kita duduk takrif, seperti kita duduk bahas tentang Bismillahirrahmanirrahim tu lah. Dulu kita dah bahas dah. Allah tu apa Allah? Allah tu ialah ismun zat. Nama bagi zat Tuhan kita tu Allah. Allah ni ialah satu nama bagi zat Tuhan kita tu panggil Allah. Yang mana dia ni yang mesti ada, yang menjadikan alam tu panggil Allah. Jadi Allah ni nama bagi zat Tuhan kita. Bukan Allah tu Tuhan. Lafaz Allah tu bukan Tuhan. Kalau lafaz Allah tu Tuhan, jadi banyak Allah. Dalam kitab kita tulis Allah, itulah Allah. Lafaz kita duduk tempek, duduk tampar di petiang, di almari, di dinding, kita buat perhiasan dengan khat-khat dan sebagainya. Khat suluhnya, apa lagi khat dewaninya, khat tuih tak adanya. Misalnya, tu kalaulah Allah tu, lafaz Allah tu Tuhan, maka ketika tu jadi banyak Allah. Maka Allah, lafaz Allah ni ialah satu nama. Nama bagi siapa? Bila nama ismun, dia kena ada tuan bagi nama. Ya dulu ala musamma, dia ada tuan bagi nama tu. Tuan namanya ialah zat yang mesti ada. Jadi Allah ialah satu zat. Allah ni ialah satu nama bagi zat Tuhan kita, merujuk pada zat Tuhan kita. Itu panggil Allah. Kalau tu dah Allah ni ialah zat, maka dia tak perlu dah kepada zat yang lain untuk dia nak tumpang, kerana dia tu zat ni maqama binafsi. Dia tak perlu dah nak ada dia di benda lain. Benda nak ada di benda lain ni apa? Iaitulah sifat, ataupun kalau nisbah makhluk, arad. Nak kepada benda lain, nak tupang, tu dia panggil sifat ataupun arad. Adapun zat tak perlu. Maka makna qiyamuhu ta'ala binafsih bagi makna yang pertama, iaitulah ketiadaan berkehendak Allah Ta'ala kepada zat. Tak berhajat Allah Ta'ala kepada zat yang menempati ia Allah yang nak kena ada, ia Allah nak kena ada padanya, pada zat. Taklah. Dia tak berhajat pada zat yang lain. Bandingnya, banding bagi kata sesuatu benda tu berhajat kepada zat yang nak menempati sesuatu tu pada dia, pada zat. Misal banding seperti menempati segala arad, seperti kena ada segala arad. Arad ni satu istilah bagi sifat bagi makhluk. Tu dia panggil arad tertentu sifat bagi makhluk, iaitulah arad. Nak panggil sifat pun boleh juga makhluk ni. Hitam, kuning, katakanlah sifat-sifat makhluk yang lain boleh juga nak panggil sifat. Tapi nama khusus bagi sifat makhluk ni arad. Tu nama khusus dia. Adapun sifat Allah tak boleh nak panggil arad. Kena panggil sifat, tak boleh nak panggil arad, kerana arad ni sifat bagi makhluk khusus, nama dia hanya kepada sifat makhluk, atau panggil arad. Bandingannya seperti menempati segala arad, seperti kena ada segala arad sifat bagi makhluk ni kena ada pada segala zat. Zat tu maksud dia jirim. Zat di situ maksudnya jirim. Misal seperti arad ni lah, sifat ni lah nak ada dia, kena ada di jirim. Misal seperti kuning, hijau tadi, dia tak boleh duduk seorang-seorang dia. Seperti hijau di kotak tisu ni, kotak tisu ni dia panggil jirim. Maka dah hijau ni ialah arad, sifat bagi makhluk, dia tak boleh nak duduk suku. Dia kena ada, kena tumpang di jirim. Dia tumpang hijau ni di kotak, tu dia panggil
Misalnya maknanya menempati sesuatu benda di benda yang lain. Maka sifat-sifat ataupun segala arak ni dia kena ada di jirim. Maka Allah Ta'ala dia bukan sifat, dia tu zat. Bila dia zat, dia bukan sifat, dia tidak perlu, tak berhajat dah kepada zat yang lain untuk dia nak ada di benda tu. Tu panggil makna yang pertama bagi qiyamuhu ta'ala binafsih. Tu makna yang pertama. Dan ketiadaan berkehendak, yakni berkehendak ia Allah kepada yang menjadikan dia kan Allah. Ini makna yang kedua. Takdir kalamnya ni dia ataf pada kata berkehendak atas. Takdir kalamnya dan hanya sungguhnya. Ini makna yang kedua. Dan hanya sungguhnya, ambil atas tadi. Makna berdirinya Allah Ta'ala dengan sendirinya sendiri Allah. Makna yang keduanya ialah ketiadaan berkehendak. Tak berhajat Allah Ta'ala ni, tak berhajat kepada yang menjadikan dia kan Allah. Ini makna yang kedua. Jadi kalau kira-kira makna yang kedua ni kita sudah faham pada bab kita mengaji di sifat kidam. Kerana kidam tu apa? Makna dia ada Allah Ta'ala, tidak ada mula. Bila ada Allah Ta'ala, tidak ada permulaan, lazim kita faham daripada makna tu ada Allah Ta'ala, bukan ada yang menjadikan dia. Dengan makna dia tak berhajat dah kepada yang menjadikan dia. Kerana ada dia, bukan mari kok tak ada. Tidak sebagaimana kita. Ada kita, dulunya tak ada. Baru ada, dah baru ada yang menjadikan kita, iaitulah Allah. Ada pun Allah Ta'ala, kidam sifat dia. Apa kidam? Ada dia, tak dimulai dengan tidak ada pada pihak sebelum. Dah dia ada, tak didahului oleh tidak ada pada sebelum. Fahamlah daripada makna lazim daripada situ, dia tak berhajat dah kepada yang menjadikan dia. Yang berhajat pada yang menjadi ni jenis sesuatu benda yang dulu tak ada, baru ada. Itulah baru berhajat pada yang menjadi. Allah kidam, tidak ada mula. Dah dia tidak ada mula, tidak ada yang menjadikan Allah. Maka kita faham dah kalau kira-kira di makna yang kedua qiyamuhu ta'ala binafsih, ketika mana kita belajar di sifat kidam. Tapi kerana apa ulama bincang pula di sini bilang suku? Kerana tak boleh nak memahami di sifat Allah Ta'ala dengan cara lazim-lazim begitu. Takut orang tak telitah, takut orang tak mari terdetik dengan secara lazim tu. Maka dibilang suku-suku. Kidam nak membicarakan ada Allah Ta'ala, tidak ada mula bagi ada dia. Adapun qiyamuhu ta'ala binafsih bagaimana yang kedua, Allah Ta'ala tak berhajat kepada yang menjadikan dia. Itu makna yang kedua bagi qiyamuhu ta'ala binafsih. Itu makna yang kedua. Dan makna yang keduanya ialah ketiadaan berkehendak ia Allah Ta'ala kepada yang menjadikan dia kan Allah. Dia tak berkehendak kepada yang menjadikan dia. Bahkan itu dia panggil istidrak intiqal kalau tak silap. Dia tak berhajat pada yang menjadi. Bahkan ia Allah Ta'ala itulah yang menjadikan segala makhluk. Bahkan dialah yang menjadikan segala makhluk dia. Allahu khaliqun kulli syai'. Itu sebagaimana Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran. Dialah yang menjadikan segala makhluk. Maka dia tak berhajat kepada yang menjadi. Itu makna yang kedua bagi qiyamuhu ta'ala binafsih. Makna yang pertama, dia tak berhajat kepada sesuatu zat yang dia nak tumpang. Kerana dia tu sudah zat, dia tu bukan sifat.
Makna yang kedua, dia tak berhajat kepada yang menjadikan dia. Bahkan dialah yang menjadikan segala makhluk ni. Dialah yang buatnya. Sama ada sembuh. Sembuh tu makhluk. Siapa yang menjadi sembuh? Allah. Tiba-tiba kita iktikad panado yang memberi sembuh pada kita kufur. Tu bahaya tu. Tu kalau kita tak mengaji akidah, boleh bimbang-bimbangnya kita pergi pegang dalam hati kita, ubatlah yang dapat beri sembuh. Sedangkan sembuh ubat tu makhluk Allah. Allahu khaliqu kulla syai. Allah Ta'ala lah yang menjadi segala perkara. Ubat makhluk Allah, sembuh pun makhluk Allah. Tiba-tiba kita iktikadnya ubat yang memberi sembuh. Salah. Nasi yang memberi kenyang, air yang menghilangkan dahaga kita, api yang menghangus. Silap pada akidah, boleh bawa kepada kufur tu, berpegang begitu tu. Itulah kita pentingnya, maknanya kita berada dalam majlis ilmu. Penting sekali. Biar kita rasa besar, biar kita rasa ada nilai yang sangat besar ketika mana kita berada dalam majlis ilmu. Besar tak besar kira. Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utu ilma darajah. Wallazina utu ilma darajah. Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, mengangkatlah oleh Allah Ta'ala daripada kamu ni, daripada orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala angkat dengan makna Allah Ta'ala muliakan daripada segala hamba dia. Dia muliakan orang yang beriman. Hamba dia banyak. Ada yang kufur, ada yang beriman. Maka dah ada yang kufur, ada yang beriman, Allah Ta'ala memuliakan orang yang beriman. Dengan makna Allah Ta'ala muliakan orang yang beriman, Allah Ta'ala akan memasukkan orang yang beriman ni ke dalam syurga di akhirat. Tu makna Allah Ta'ala muliakan orang yang beriman. Ada pun orang yang tidak beriman, notis siap-siap dah. Tak akan masuk syurga mereka tadi. Dalam kalangan orang yang beriman tu pula, daripada ramai-ramai orang yang beriman pada Allah, Allah Ta'ala muliakan pula orang yang berilmu daripada orang yang beriman tidak berilmu. Pecah pula di situ. Yang mana Allah Ta'ala muliakan orang yang berilmu daripada kalangan orang yang beriman dibandingkan daripada orang yang tidak berilmu daripada kalangan orang yang beriman. Itu Allah Ta'ala muliakan orang yang berilmu. Dah nak ilmu, kena duduk dalam majlis ilmu. Tak boleh nak duduk di rumah nak ilmu. Duduk rumah tak boleh. Pada adabnya tak dapat. Kerana itulah Nabi SAW sabda dalam satu hadis, innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya seseorang tu kalau nak ilmu kena ta'allum, bitta'allum, dengan ta'allum. Apa dengan ta'allum? Bersungguh-sungguh mujahadah dalam menuntut ilmu, baru dia tu dapat ilmu. Kalau nak ilmu tapi duduk rumah, tak mari di tempat pengajian, di tempat majlis ilmu, nak ilmu tak dapat, orang tu tak bersungguh panggil. Bita'allum, kena bersungguh pada belajar. Maka kena pergi cari. Kena pergi cari, start motor, kena start kereta, jalan kaki, pergi cari tempat majlis ilmu yang kita nak ilmu tadi tu. Innamal ilmu bita'allum. Kena cari. Dah mana kalau kita cari, jumpa, cari, kita pergi di tempat majlis ilmu tu, kena ada kitab pula. Tak ada kitab, mari dah tak ada kitab. Dibandingkan dengan yang ada kitab, mana lebih bersungguh dalam bab mengaji tadi? Dalam bab dia nak menuntut ilmu, nak dapat ilmu tu. Tentulah yang bersungguhnya yang ada kitab. Bawa kitab tapi tak bawa pen, nak dibandingkan dengan yang bawa pen, yang mana lebih bersungguh tu? Tentulah yang bawa pen, dibandingkan yang ada kitab saja pula. Yang ada pen tu pula sama-sama ada pen, hak mana lebih bersungguh, mana lebih mujahadah? Yang menulis, yang banyak menulis daripada yang sikit menulis. Tu panggil ta'allum, nak ilmu dengan cara tu. Dengan cara tadi, dengan cara bersungguh-sungguh dalam kita hal menuntut ilmu, baru kita dapat ilmu. Dan besarlah fadilat dia nya.
Fadilat maknanya nisbah orang yang mengaji, yang mencari ilmu, yang bawa kitab, bawa pen, bawa tulisan apa semua tu, lain lah maknanya, suku lah yang fadilat kebajikan dia tu, tentulah lebih daripada orang yang sebelum ni. Kerana itulah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Syafi'i, al-ilmu saydun. Ilmu ni, kata Imam Syafi'i, bandingan dia seperti binatang perburuan. Kita maklum kalau binatang perburuan dia liar, lincah. Maka ilmu sepatulah liar, lincah. Wal kitabatu qaiduhu, dan tulisan itulah, apa yang kamu tulis itulah sebagai pengikat bagi ilmu, kata Imam Syafi'i. Lalu tu qayyid suyudaka bil hibalil wasiqah, kata Imam Syafi'i, ikatlah perburuan kamu. Manakala kamu dapat perburuan binatang perburuan, kamu ikatlah dengan tali yang kuat. Itu kalau nisbah bagi binatang perburuan, manakala kita dapat kijang, kita dapat sesuatu benda yang kita nak daripada binatang hak liar, kita pegang dia, kita ikat dia, ikatlah dengan tali yang kuat, kata Imam Syafi'i, supaya tak terlepas. Maka ilmu pun dia ni seperti binatang perburuan, kerana nisbah pada liar, maka ikatlah dia dengan tulisan. Nanti kata Imam Syafi'i, faminal hamaqati an tasida ghazalah, alangkah tak cerdiknya seseorang tu, kata Imam Syafi'i, apabila dia sudah dapat binatang perburuan, dia igak dah, dia dapat tangkap dah binatang perburuan, wa tatrukuha bainal khalaiqi talifah, tetapi sebaliknya dia tadi itu melepaskan binatang perburuan tersebut lantaran daripada dia terikat dengan ikatan yang kuat. Maka ikatan yang kuat, kalau ni sebab ilmu, tulis tadi. Duduk dalam majlis ilmu dah. Rugilah kita kalau kita tak ambil kesempatan untuk tulis, kerana ilmu ni jenis liar. Tak ingat dah kita. Tak ingat dah kita, di mana macam mana. Sebab itulah tulisan itulah sebagai pengikatnya. Tulisan itulah sebagai pengikat. Itu kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Tak ada pen tak apa, tulis dengan alio. Mungkin dalam ramai-ramai ni seperti Imam Syafi'i, mungkin boleh jadi. Kalau ada begitu, nak minta bertemu sekejap lagi tu, nak ambil berkat sikit, nak suruh tiup-tiup atas kepala kita, ubur-ubur ni. Mudah-mudahan cucu keturunan kita, 7 keturunan alim semua. Mudah-mudahan begitu. Kalau ada minta tu, minta mari temu. Tu dia deh. Tu begitulah maknanya nisbah orang yang menuntut ilmu. Tu kalau nak ilmu lah. Tapi kita mari, kita berdengar, lebih-lebih lagi ilmu tentang akidah. Tu cukup-cukup besar dah. Cukup-cukup besar dah. Alhamdulillah, kita kena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarlah tak ada pen pun kita mari dengar, tu pun besar dah. Tidur pun besar lagi. Kira hapus dosa duduk dalam majlis ilmu, tidur. Ataupun dia singgah ya, tak ada niat pun nak mengaji, cuma singgah je nak tunggu Isa ni. Singgah saja, apa dosa? Tu apa dosa? Itu sebagaimana riwayat yang datang daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu besar nisbah kita duduk dalam majlis ilmu tadi. Itu makna bagi qiyamuhu ta'ala binafsih. Dan mustahil lawan bagi qiyamuhu ta'ala binafsih, iaitu lawannya. Lewat sikit dah hari ni boleh dah, sekali-sekala ya lewat ya. Dan mustahil lawan bagi qiyamuhu ta'ala binafsi, iaitu lawannya. Kita kena i'tiqad kata tentu dak ni, iaitu berkehendaknya Allah Ta'ala berkehendak kepada zat, dengan bahawa Allah Ta'ala tu sifat, maka yang tu mustahil, tentu dak. Tentu tidak sama sekali Allah Ta'ala berkehendak pada zat dengan bahawa dia tu sifat, tentu tidak. Atau dan mustahil lagi, iaitu lawan dia tu, makna yang kedua, iaitulah berkehendak
Atas pada kata berkehendak yang pertama tadi, iaitulah berkehendak kepada yang menjadikan dia kan Allah. Allah Ta'ala berkehendak kepada orang yang buat dia, orang yang menjadikan dia. Yang ni pun mustahil, tentu tidak sama sekali. Itu akidah mustahil yang kita kena iktikad dengan kata istihalah, tentu tak sama sekali. Habis. Dan dalil qiyamuhu ta'ala binafsih itu, ini dalil akal, dalil yang kita fikir dengan pemikiran kita. Dalil ada dua, ada dalil Quran, ada dalil akal. Ada dalil bahasa sam'i, Quran hadis, ada dalil naqli dia panggil, dan satu lagi dalil akli. Yang ni muraknya dalil akli, dalil kita fikir dengan akal yang menunjukkan Allah mesti bersifat qiyamuhu ta'ala binafsi. Adapun dalil naqal, dalil yang ambil daripada Quran, ayat yang kita selalu baca tu lah. Ketika kita nak tidur ke, seperti yang kita panggil ayat kursi tu, Allahu la ilaha illa huwal hayyu al-qayyum. Tu dalil qiyamuhu ta'ala binafsih tu. Al-qayyum dengan makna al-qaimu binafsih. Itulah qiyamuhu ta'ala binafsih. Tu selalu dah kita baca tu, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yang dikatakan dengan ayat kursi. Maka ayat kursi ni besar. Jangan kita tinggal dia. Jangan kita tinggal melazimi ayat kursi, kerana besar sangat. Besar sangat faedah dia, fadilat dia, kelebihan manakala kita baca ayat kursi. Di antaranya Nabi SAW bersabda dalam Sunan Kubra yang dikarang oleh Imam Nasa'i. Di antaranya ada ditulis dalam kitab tersebut daripada hadis Nabi SAW, man qara'a ayatal kursi, siapa-siapa yang membaca ayat kursi, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum sehingga akhir tu, fi duburi kulli salatin maktubatin, dia baca ayat kursi tiap-tiap selepas daripada sembahyang fardu. Dia baca tiap-tiap. Seperti kita dah buat amal lah. Kita dah buat wirid selalu tu. Maka seseorang yang baca ayat kursi pada tiap-tiap selepas daripada solat fardu ni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah menegah akan dia orang yang baca ayat kursi tiap-tiap kali lepas daripada selesai solat fardu, tidaklah menegah akan dia oleh masuk syurga, melainkan mati sahaja yang menegah dia. Dengan maknanya dinding dia dengan syurga ketika hidup ni mati saja. Terakak mati syurga tu. Tu maksud dia. Matilah pendinding dia dengan syurga. Syurga duduk belakang dia sikit lagi. Dengan bahawa manakala diangkat oleh Allah Ta'ala nyawa dia, roh dia mati, syurga dah temu dengan dia. Tak ada dah yang boleh menghalang melainkan mati tadi saja. Itulah dinding dia. Manakala seseorang yang beramal tiap-tiap kali lepas solat dengan ayatul kursi, itu besar. Tu datang-datang kita bid'ah zikir, bid'ah. Tu rugi tu fadilah tu. Ni hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tu hak ketika mana selesai daripada tiap-tiap kali lepas kita solat fardu, di antara fadilatnya. Hak bukan maknanya tiap-tiap lepas solat, hak biasa-biasa, hak harian 24 jam ni. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'aha ba'asallahu ta'ala malakan yaktubu min hasanatihi wa yamhu min sayyiatihi ilal ghadi min tilkas sa'ah. Nabi SAW cerita ayat kursi ni besar. Siapa-siapa yang baca ayat kursi, kata Nabi SAW, dibangkitkan oleh Allah Ta'ala akan satu malaikat di sisi dia yang menulis di sisi dia tu tentang kebaikan-kebaikan dia, duk tulis kebaikan kepada dia. Allah Ta'ala bangkitkan satu malaikat, mana kalau dia baca ayat kursi pada hari tersebut, malaikat ni duk catat hari-hari, duk catat ketika tu perkara baik amalan dia. Wa yamhu min sayyiatihi, dan malaikat tadi duduk hapus
amalan hok jahat-jahat dia. Manakala dia baca ayat kursi tadi. Sampai bila tu begitu? Hingga bila tu? Ilal ghadi min tilkas sa'ah. Sehinggalah esok hari seumpama masa yang dia baca tadi. Kalau dia baca pukul 9 pagi ayat kursi, ketika tu Allah Ta'ala utuh dah kepada dia satu malaikat duduk tulis kebaikan di dia. Sehingga 9 pagi esok duk tulis, duk hapus pula kejahatan dia. Sehingga bila? 9 pagi esok. Tu dah kita, kalau kita baca selalu, kira-kira sendiri. Ini besar tentang fadilat ayat kursi yang kita selalu baca tu. Buat amal dia. Buat amal baca selalu dia kerana kelebihan dia besar. Ini kita tahu dah malam ni. Rugi kita tak rebut dia. Rugi sangat-sangat. Dah kita tahu tak buat juga rugi. Umpamanya kalau surah Haji Ismail ni, imam umum esok subuh nak bagi 100 orang umpamanya. Siapa mari solat subuh surau ni esok je 100 orang aku nak bagi, imam tu kata. Ni derma daripada dana surau umpamanya. InsyaAllah esok berlaku sungguh kot. Lalu tu manakala begitu dah kita tahu tak mari juga. Orang tu pun tanya, mu tak pergi ke pagi semalam? Pagi tadi. Surau kan umum dah nak bagi 100 orang. Oh, aku tahu tapi tak pergi tadi. Oh, rugi. Tapi kalau dia kata, aku tak tahu. Tu lain sikit. Aku tak tahu. Iya kok. Tapi rasa juga rugi. Hak ni tahu dah. Tak pergi juga. Oh, tersangat rugi. Ni pun sama. Kita tahu dah hadis Nabi fadilat sekian. Tak buat amal juga. Rugilah kita. Rugi. Itu besar tentang fadilat ayat kursi. Ini di antara dalil yang mengatakan dalil yang diistimbakkan oleh ulama tentang qiyamuhu ta'ala bin nafsih. Itu dalil naqli. Dan dalil qiyamuhu ta'ala bin nafsih itu dalil akal yang kita fikir dengan akal kita, mesti Allah Ta'ala bersifat dengan qiyamuhu ta'ala bin nafsih ni, bahawasanya jika tiada berdiri ia Allah Ta'ala, jika tidak ada ia Allah Ta'ala dengan sendirinya sendiri Allah, kalau Allah Ta'ala tak bersifat dengan sifat qiyamuhu ta'ala bin nafsih, bahkan berkehendak ia Allah kepada zat. Kalau Allah Ta'ala tidak bersifat dengan qiyamuhu ta'ala bin nafsi, tidak berdiri, tidak ada Allah Ta'ala dengan sendiri dengan makna tadi, tentulah berkehendak ia Allah kepada zat. Ni makna yang pertama ni dulu. Makna yang pertama ni dalil bagi makna yang pertama di qiyamuhu ta'ala bin nafsi. Tentulah Allah Ta'ala tu berkehendak kepada zat. Manakala Allah Ta'ala berkehendak kepada zat, nescaya adalah ia Allah Ta'ala tu sifat. Maka Allah Ta'ala tu jadi sifatlah dia. Bukan zatlah Allah Ta'ala ni, sifat Allah Ta'ala ni. Dan keadaannya, yakni dan bermula keadaan Allah Ta'ala tu ialah sifat mustahilun. Mustahil tentu tak sama sekali Allah Ta'ala tu sifat. Tentu tidak mustahil. Kerana apa mustahil Allah Ta'ala tu sifat? Kerana jika ada ia Allah tu sifat, kalaulah Allah Ta'ala tu sifat, dia tu bukan zat. Allah ni sifat, katakan contoh saja, jika saja, nescaya tiada bersifat ia Allah Ta'ala ketika mana dia tu sifat bukan zat. Tak bolehlah dia nak bersifat dengan sifat-sifat ma'ani dan maknawiyah yang lagi akan datang oleh sebutnya. Sedangkan Allah Ta'ala ada sifat ma'ani. Sebagaimana ayat Al-Quran, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dialah Allah Ta'ala tu berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Nak dikatakan berkuasa, mesti ada sifat di dia, sifat kudrat, iaitulah berkuasa, barulah dia berkuasa. Tu dia panggil sifat ma'ani tu. Dan juga sifat ma'anawiyah tu dia panggil. Kalau Allah Ta'ala tu sifat, maka bagaimana sifat kudrat tadi nak duduk? Kita panggil nak ada dia tu lah. Kerana sifat-sifat ni dia kena ada di benda lain. Maka kudrat, irada, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, segala sifat-sifat ma'ani Allah Ta'ala ni, dah dia tu sifat kena ada di zat. Kerana sifat kena ada di zat, dia tak boleh duduk seorang-seorang, dia kena ada di zat.
maka Allah Ta'ala ada sifat ma'ani. Manakala Allah tu sifat ma'ani, tak boleh nak bersifat dengan sifat. Kerana dia kena ada di zat tu sifat. Kaedah dah sifat kena ada di zat. Manakala Allah tu sifat, kudrat tadi nak ada di mana tu? Itu dia panggil dalil akalnya. Maka tidak sama sekali Allah Ta'ala tu sifat. Dengan yakinnya Allah tu ialah zat. Menolaklah dengan makna tadi. Dan iaitu tiada bersifat Allah Ta'ala dengan sifat-sifat ma'ani ni batilun, mustahil, palsu, belawak. Kerana apa belawak? Kerana telah menunjuk oleh beberapa dalil. Dalil mana yang menunjuk atas bersifat Allah Ta'ala dengan sifat ma'ani dan maknawiyah. Sebagaimana ayat itulah, wa huwas sami'ul basir, dan dialah Allah Ta'ala tu yang maha mendengar, zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Tak dikatakan zat yang maha mendengar kalau dia tidak ada sifat pelihat, iaitulah sifat ma'ani tu. Lazim daripada sifat ma'ani ada sifat maknawiyah. Dan tidak dinamakan Allah Ta'ala tu yang maha melihat kalau tidak ada sifat pelihat. Tidak dinamakan Allah Ta'ala tu yang maha mendengar kalau tidak ada sifat pendengar. Dan lazim daripada sifat pendengar, lazim bagi sifat pelihat, dia ada sifat maknawiyah di situ. Dia ada sifat maknawiyah. Maka kita yakin dah Allah Ta'ala ada sifat. Dah Allah Ta'ala ada sifat, maka dia tu bukan sifat. Dia tu zat. Kerana dia zat lah dia boleh bersifat dengan sifat-sifat ma'ani. Atau ni hak dalil yang kedua, makna yang kedua. Takdir kalamnya dan dalil qiyamuhu ta'ala binafsi, bahawasanya jika tiada berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Silap. Dan dalil qiyamuhu ta'ala binafsih, bahawasanya gitu, jika berkehendak ia Allah Ta'ala kepada yang menjadikan dia kan Allah. Jika Allah Ta'ala berkehendak kepada yang menjadikan Allah ni, ni lawan makna yang kedua ni, dalil makna yang kedua ni. Kalau Allah Ta'ala berhajat kepada yang menjadikan dia, nescaya adalah ia Allah Ta'ala tu baharu. Jadi baharulah Allah Ta'ala. Ada dia tu dulunya tak ada lah, sebagaimana kita lah. Kerana kita ni berhajat kepada yang menjadi, kerana kita ni baru, iaitu baru ada, dulu tidak ada. Dan iaitu baharu Allah Ta'ala ni, ada Allah Ta'ala dulu tidak ada ni, mustahilun, tentu tidak sama sekali. Kerana apa tentu tidak? Kerana telah terdahulu, yakni telah terdahulu oleh wajib kidam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana telah kita nyata dah di dalam sifat kidam Allah Ta'ala, yang mana kita telah bahas satu-satu yang menunjukkan wajib Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kidam. Maka sabitlah, maka kejaplah di dalam hati kita berdirinya Allah Ta'ala dengan sendirinya. Kejaklah dalam hati kita Allah Ta'ala bersifat dengan qiyamuhu ta'ala binafsih. Dan apabila sabit demikian itu, demikian kata Allah Ta'ala bersifat dengan qiyamuhu ta'ala binafsih, mustahillah lawan bagi qiyamuhu, iaitu lawannya bagi qiyamuhu, berkehendaknya, berhajatnya Allah kepada zat, atau berhajatnya Allah Ta'ala, berkehendaknya Allah Ta'ala kepada yang menjadikan dia kan Allah. Maka tentu tidak sama sekali. Habis keenam, wahdaniyatun, artinya keesaan. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam. Jazakumullahu khairan jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.